A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita masih lagi diberikan peluang dan masa untuk kita menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulakan majlis, jom sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar daripada wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin 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 ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 6 hari bulan 4 2021. Jumlah kes keseluruhan 353,329 kes dan kes baharu 1,300, kes sembuh baharu 1,412 dan kes yang masih lagi aktif 14,161 dan duka cita kematian baharu 5 orang. Jadi jom sama-sama kita berganding bahu, sama-sama kita kekalkan SOP penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan kekal kita untuk terus memakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Para penonton sekalian, hari ini kita nak teruskan pengajian kita dalam topik istiqamah bertaubat. Menjelangnya bulan Ramadan ini, pastinya kita nak bersihkan diri. Pastinya kita nak sucikan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia ada dosa. Setiap manusia ada kesilapannya. Namun persoalannya, bagaimana kita nak kekal untuk istiqamah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan ini akan dirungkaikan oleh ayahanda kita, oleh guru kita, Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Syukur. Afiat sihat insya-Allah. Masya-Allah. Apalagi Ramadan, minta sihatlah insya-Allah. Masya Allah, kita minta sihat Amin, amin. bila mana kita masuk bulan Ramadan. Dan pastinya sebelum kita masuk Ramadan Ustaz, isu ini yang perlu kita tekankan. Isu ini yang perlu kita kedepankan. Kenapa? Biarlah kita masuk bulan Ramadan ini dengan penuh dengan kesucian. Istiqamah bertaubat menjelang bulan Ramadan. Para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 88 1677 ataupun boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 agar anda semua dapat merungkai segala persoalan yang terbuku di jiwa. Baik Ustaz, dalam persoalan kita pada hari ini, istiqamah bertaubat. Baik. Mungkin ada pengertian yang tersirat di sebalik tajuk ini Ustaz. Segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan di luar sana? Saya doakan semuanya dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla, dalam keberkatan berpanjangan, dalam kesihatan yang baik, apalagi dalam saat kita sedang diuji dan masih diuji dengan pandemik COVID-19 yang belum selesai. Kita mengharapkan Allah sentiasa memelihara kita dan sentiasa memberikan kita kekuatan
hadapi segala perkara insya-Allah. Dan doa Dayaman tadi kita aminkan bersama, alhamdulillah. Dayaman, apa khabar? Alhamdulillah. Tak ada khabar lagi ni ya. Alhamdulillah. Nampak keceriaan wajah tu, sihatlah walafiat insya-Allah. Nampak muka bertaubat tu Ya, Zai. jangan. Tapi sebenarnya itulah pakaian Ya, kita. Ustaz. Baik. Betul. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya nak muqaddimahkan dulu dengan satu ayat surah Az-Zumar, Yes. ayat 53, di mana Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Maksudnya, katakan ya Muhammad kepada umat kamu, hamba-hambaku ini umat kamu, betapa orang-orang yang telah cuai dalam urusan hidup mereka, janganlah mereka berasa putus asa untuk beroleh rahmat Allah Azza wa Jalla, kerana Allah Tuhan Maha Pengampun. Tuhan yang Maha Amat Pengampun, Penyayang, Dialah Tuhan yang Maha segala-galanya. Baik. Az-Zumar ayat 53. Tajuk kita pada kali ini, tuan-tuan, istiqamah bertaubat sempena Ramadan. Mungkin kalangan tuan-tuan yang berkata bahawa kenapalah tajuk ini sering diperkatakan, sering dibawa oleh pihak TLU ataupun ustaz dalam wacana seumpama ini. Tuan-tuan, puan-puan, demi Allah, saya rasalah, saya yakin percaya, tajuk ini adalah pakaian harian kita. Tajuk ini memberikan kita inspirasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kata Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaih, dua benda yang sepatut menjadi pakaian harian kita, libas sunnah, pakaian harian. Apa dia? Pertama ialah bertaubat, yang kedua amal saleh. Ini adalah gandingan amalan yang kita kena pastikan berlaku dalam harian hidup kita. Taubat daripada dosa, kemudian beramal amal saleh. Jadi letak di mana? Letak dalam hidup kita. Jadi kita syukur sangat-sangat bila kita ada kesempatan di pagi ini untuk bercakap tajuk ini. Tajuk ini sempena dengan datangan bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan, bulan keampunan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Daripada Imam Bukhari Muslim. Sabar puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pada Allah Azza wa Jalla, Allah akan ampunkan dosa. Jadi maknanya dosa ini tuan terampun dengan sebab Ramadan yang berkat. Jadi ini satu kelebihan kepada kita. Maka kita minta pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan di saat kita masih hidup ini, Ramadan bertemu, diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang keduanya ialah kita bercakap tentang istiqamah bertaubat. Dua perkataan yang diganding bersama, istiqamah bertaubat. Apa makna istiqamah? Istiqamah kata ulama ialah hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim. Istiqamah kita berada jalan lurus, jalan yang betul, yang benar, jalan yang tidak condong kiri kanan. Itu istiqamah. Makna kita hidup beragama ni tuan-tuan, kita kena pastikan kita tak condong kiri kanan. Apa kiri kanan tu, Aiman? Kata para ulama, dosa lah. Dosa belah kiri, kadang-kadang tangan kita yang buat. Kadang-kadang tangan kiri kita buat, langkah kita. Jadi kiri kanan tak boleh berlaku. Jadi orang istiqamah, orang terus berada keadaan sentiasa hidup dan suasana lurus menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna istiqamah. Bahkan Nabi sebut kepada kita, sampai Nabi sebut kepada kita bahawa fastaqim, kamu kena sentiasa istiqamah dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa makna taubat? Taubat ialah dengan makna ar-ruju' minal ma'siyati ila ta'ah wa hiya wajibatun. Ini kata ulama, taubat ialah kita balik kepada Allah daripada maksiat yang kita buat. Mana kita berdosa, balik ke pangkal jalan. Kita bersilap, balik pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kata ulama merupakan satu pintu yang penting untuk kita masuki. Sementara kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, pintu taubat, pintu Allah buka malam, siang, pagi, petang. Nak masuk bila masa, kita masuklah. Cuma jangan tunggu sampai Allah ambil nyawa kita baru kita nak masuk, tak bolehlah. Jadi kata ulama, dengan gandingan istiqamah taubat ini memang wajar untuk sama-sama kita jadikan sebagai jalan kita, laluan kita untuk kembali kepada Allah. Istiqamah itu penting. Sebab apa istiqamah ni? Saya lupa nak sebut tadi, kata Al-Imam Nawawi rahmatullah, merupakan satu di antara laluan penting kita kena pegang. Laluan yang kita kena pegang, kita kena jadikan sebagai pasak penting dalam hidup kita. Sebab apa istiqamah ni tuan-tuan, kalau ikut kepada pandangan para ulama yang lain lah, dianggap sebagai satu di antara rezeki besar dalam kita beragama. Sebab orang istiqamah ini, Allah angkat darajahnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beristiqamah, kata Allah Azza wa Jalla, diangkat darajahnya. Malaikat duduk dengan dia,
malaikat doakan kebaikan kepadanya, malaikat minta pada Allah kebaikan pada orang istiqamah, dan akhirnya syurga menanti orang yang istiqamah. Jadi itu saya fikir sebagai satu, orang kata apa, kupasan awal tentang kenapa kita bincang tajuk istiqamah bertaubat. Wallahu alam. Dalam penting, saya suka bila Ustaz sebutkan bahawa inilah pakaian dalam kehidupan kita. Pakaian. Maknanya kalau kita tidak sering bertaubat, maka tak berpakaianlah kita, Ustaz. Kita kata bertelanjang bulat lah. Bertelanjang bulat kita. Kata bahasa kan. Supaya orang senang faham. Betul, Ustaz. Jadi kalau kita bertelanjang bulat ni rasanya tak ada akal. Orang tak akal lah kan. Macam tak ada akal lah, Ustaz. Tak ada akal lah. Sebab dalam setiap solat kita, dalam setiap zikir kita, kita sering mengucapkan astagfirullahalazim, saya. Hatta selepas solat kita pun kita mulakan dengan istighfar. Betul. Agar kita sentiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz. Sahabat kita Ramde Seru ada nak bertanyakan satu soalan di Facebook. Assalamualaikum Ustaz Zandai. Istiqamah, muhasabah dan bertaubat. Saya ingin bertanya, bagaimanakah tata cara panduan istiqamah yang betul agar menjadikan jiwa kita sentiasa tetap dengan pendirian? Bertaubat tak tunggu tua, tetapi selalunya dah tua dan telah melakukan kesilapan baru nak bertaubat. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dalam lagu tu disebut sayang semuanya sudah terlambat. Terlambat ke Ustaz? Siapa punya lagu tu? Saya pun tak ingat Ustaz lagu siapa. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih dari Aiman membacakan soalan Ram Desaru. Ini sahabat pertama kita pagi ni lah yang sentiasa bersama kita. Baik, soalan menarik. Dua soalan tu sebenarnya. Soalan pertama ialah bagaimana tata cara dan panduan istiqamah yang betul, ya. Yang pertama sekali, kesedaran kita untuk berubah itu satu rezeki yang paling besar sekali. Sebab apa? Sebab ada orang kadang-kadang tak nak berubah, ya Aiman. Dia tak nak berubah dah. Memang hatinya sudah pekat dengan kejahatan, jiwa telah mati dengan keburukan, tak nak berubah dia. Walaupun apa yang berlaku. Tetapi hakikat bila kita ada kuatan nak berubah, itu rezeki. Cuma tinggal macam mana kita nak istiqamah betul panduannya. Ada sekira ada 5 perkara saya sebut pada puan Ram Desaru ni. Yang pertama ialah niat yang salihah. Niat kena ada. Kita nak berubah ni kerana Allah Azza wa Jalla. Kita kekuatan kita berpegang pada innamal a'malu binniat. Setiap amal kita hanyalah kita niat kepada Allah. Kita berniat, ya Allah tolong aku, ya Allah aku nak berubah, aku jadi orang baik, aku tak tinggal dosa. Niat yang salihah. Sebab apa? Sebab kata ulama, niat ini sesuatu yang tercin dalam hati kita. Ingatan kepada Allah Azza wa Jalla, nak buat kebaikan. Dan Allah tidak mengecewakan orang yang berniat dengan niat yang salih. Itu yang pertama. Yang kedua, beramal walaupun sedikit. Orang nak istiqamah ni tuan-tuan, dia kena beramal walaupun sedikit. Sebab apa? Sebab kita bila kita cuba berubah daripada satu keadaan tidak baik kepada baik, contohnya, kita cuba beramal walaupun sedikit. Contoh kita sebelum ini, orang kata apa, Quran tak nak baca. Memang Quran ni musuh sangat-sangatlah. Tak nak baca, tak nak pegang, tak nak tengok pun. Tiba-tiba ada keinsaf di hati kita, masuk Ramadan, orang kata bulan Quran, kita mula dah nak pegang Quran. Tak ada Quran, beli Quran tu. Mahal pula tu. Letak di rumah. Setahun sekali beli saya. Setahun sekali. Tak apalah. Yang penting kita nak berubah dah. Kita nak berubah, nak istiqamah. Puan-puan, sekarang ni Quran dah ada. Kita cuba istiqamah melalui sikit walaupun tak banyak. Sikit. Amal sikit. Contohnya, Yasin wal Quranil Hakim. Sadaqallahul Azim. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Contoh, tapi mampau lah tu kan. Tak ada ayat. Tapi maknanya, kita cuba mengamal bacaan Quran tadi walaupun sikit. Lama kelamaan akhir jadi apa? Bukit. Jadi bukit. Gunung. Jadi gunung. Tinggi rendah sangat. Yes. Itu kenyataan. Sebab tu Nabi sebut. Nabi kata, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan Allah paling suka di kalangan hamba-Nya yang sikit tapi berterusan. Jadi kita ubah melalui persepsi itu dia. Kita buat sikit-sikit, lama-lama kita akan jadi orang yang istiqamah. Yang ketiganya ialah kita berkawan orang-orang yang saleh. Yang orang nak tata cara betul pada istiqamah, dia kena jadi orang saleh, musahabah, mujalasah orang-orang yang saleh, kawan yang saleh, orang-orang berilmu, kawan-kawan ada keimanan. Ini penting. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni nak berubah dah. Dah taubat dah, tapi berkawan dengan kawan kita yang tak saleh. Namun saleh tapi orang yang tak saleh, ya. Namun je saleh. Akhlaknya buruk. Akhirnya kita akan terbabit dengan kejahatan yang sama berulang kali. Jadi orang saleh penting, dan ini merupakan kenyataan penting agama. So Nabi sebut
ar-rajulu ala dini khalilih. Ada dua hadis. Satu hadis kata al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan ikut agama kawannya, akhlak kawannya. Kita ni tuan-tuan ada kesan berkawan orang baik ni. Kita tengah-tengah duduk sembang kencang di restoran contohnya. Kawan kita ahli orang kaki sembahyang. Dia tengok jam asar masuk, Jumat kita asar sekejap. Kita sambunglah. Lagi sambunglah. Dia lain. Dia ajak kita solat. Kita mungkin masa solat tu tak apa nak jaga kan. Tapi bila kawan kita duk ajak 3-4 kali bertemu dengan dia kerana usaha perniagaan, lama-kelamaan malu Allah juga. Malu Ustaz. Malu Allah dengan manusia ya satu hal. Tapi akhirnya dia akan rasa kawan aku ni solat jaga, sebab tu perniagaannya maju. Ada berkat. Dia punya saham meningkat. Aku ni saham nurun memanjang ya. Niaga tak pernah kaya. Sebab apa? Mungkin aku dengan Allah tak dekat. Nampak tak? Jadi dia mula rasa betapa kawan yang baik tadi akan bawa dia kepada jalan hidup yang keempat. Baik, yang Zat. keempat. Sebelum kita pergi yang keempat, Zat. Ada 5 tu. Masalahnya yang berlaku sekarang ni adalah kalau di masjid ni senang sangat baca Quran, Zat. Kalau di masjid ni senang sangat kita solat sunat. Try di rumah, Zat, tengok sekali. Payah kita nak melakukan amalan tersebut. Jadi saya rasa poin yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, kawan tu penting. Bila kita tengok orang dalam masjid ni, kawan-kawan semua pakat solat, kita pun nak solat. Baik Ustaz, kita nak sambung yang keempat, tapi kita bagi penonton kita ni suspense sikit. Kita kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Akui kelemahan diriku, insafi kekurangan ini, ku kesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan istiqamah bertaubat. Ada 5 panduan yang Ustaz berikan kepada kita. Yang pertama sekali adalah kita perbetulkan niat kita, kita beramal walaupun sedikit, dan carilah kawan di kalangan orang yang soleh. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh sambung lagi yang keempat, Ustaz? Yang keempat ialah kita kena ada al-mujahadah yang betul-betul sungguh. Mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh. Nak istiqamah tuan-tuan, kena usaha sungguh-sungguh. Jangan kita jadikan sebagai satu keadaan yang aku rasa nak buatlah, tak nak buat tak. Tak. Sebab dalam Quran Allah sebut dalam satu ayat, Allah kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji, siapa-siapa yang sungguh-sungguh nak berubah, kata Tuhan, kami akan beri jalan-jalan keimanan kepadanya. Saya ingat satu kata-kata daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia kata manusia ini dilemahkan oleh nafsunya, dikukuhkan oleh keinginannya. Keinginan apa? Mujahadah lah. Manusia ini dilemahkan nafsunya dan dikukuhkan oleh kemahuan. Itu kata Hasan Al-Basri. Nafsu ni dia ajak kita kerja, tapi kita ada kemahuan tolak nafsu, boleh, bukan tak boleh. Jadi kita kena usaha untuk beramal. Kemudian yang kelimanya ialah beramal dengan ilmu. Kita nak istiqamah tuan-tuan, setelah kita bertaubat, kita kena beramal dengan ilmu. Sebab tu ilmu ini kata Ali bin Abi Talib, innal ilma ra'sul amali. Dalam apa situasi, kata Ali bin Abi Talib, ilmu adalah kepala yang memimpin kepada amalan kita. Apa amalan? Ilmu mesti di hadapan. Jadi kita mesti beramal dengan ilmu. Kalau kita dah bertaubat, tapi ilmu tak cari juga. Kita taubat daripada dosa, berzina, minta maaf, dosa, minum arak, berjudi, tapi ilmu tak cari juga. Masjid tak pergi, surau tak hadir, ulama tak jumpa, payahlah juga. Jadi kita kena dekati ilmu, dan ilmu adalah pemimpin kepada amal kita, insya-Allah. Ini 5 cara kita nak jadi panduan istiqamah. Ada soalan kedua tadi, kena jawab juga ni. Tapi sebelum tu kita hold dulu, Ustaz. Hold dulu, sebab kita dah ada pemanggil talian. Kita bersama dengan Tuan Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey, kita ada Encik Ismail di talian. Assalamualaikum.
Okey, dia belum bersedia lagi Bersedia, Ustaz. okey. Sementara kita nak menunggu talian masuk, mungkin kita boleh sambung sikit Ustaz. Okey. Bagaimana satu yang disebutkan dalam soalan tadi bahawa tunggu tua pun nak bertaubat Ustaz. Ya, Macam mana tu Ustaz? Yang pertama sekali, kalau ada pemikiran semacam itu, tunggulah tua, itu tua. Ada orang dia kata tunggu pencen. Tunggu penjen. Ada orang kata tunggu nak ke Mekah minggu depan. Bulan depan haji tak lama lagi nak. Ini semua pemikiran yang di luar pada kotak agama. Pemikiran yang tak masuk dalam kacamata agama. Sebab dalam agama Allah sebut kepada kita dengan terang nyata dalam surah Ali Imran. Apakah Tuhan tentang taubat ini? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Tuan rujuk. Dalam kacamata agama Allah kata apa? Wasari'u. Wasari'u ni tuan terjemah apa? Terjemah apa? Terjemah maknanya bersegera. Cepat Ustaz. Kata Kelantan lorak gaduh. Gaduh lah. Bukan gaduh bertengkar tu. Logat kan maknanya segera. Cepat-cepat laju. Okey. Jadi ini kata Allah. Kadang Allah perintah bersegera. Mana ada Allah kata tak apalah tunggu kamu dah tua dah nyanyuk contohnya. Jadi pemikiran mengatakan dah tua baru nak taubat ini satu pemikiran di luar kotak agama. Ini semua daripada nafsu dalaman hati yang tak ada cahaya iman. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kalau kita kata taubat nanti tua nanti dah pencen. Tuan-tuan, urusan mati hidup siapa punya kerja? Betul. Cuba pegang daripada ayat Al-Quran Luqman ayat ke-34. Apa kata Allah? "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun apa ni madza taksibu ghadan." Ayatnya Allah kata kepada kita, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Luqman 34. Allah kata tak ada siapa tahu di mana dia akan mati. Bila dia akan mati? Apa hasil besoknya? Kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, kalau kita cakap nak tunggu tua baru pencen, agak-agaknya pasti ke umur kita sampai 85, sampai 75, sampai 120 tahun contohnya. Jadi cakap itu kena ada lapik-lapik iman, jangan hanya berlapik pada nafsu semata-mata. Jadi biasa saya tengok orang macam tuan, dia hanya cari pasal, cari sebab. Cari sebab untuk bertaubat lagi. Alasan. Dia saya minta maaf lah, saya bercakap sebab saya pun bimbang. Saya pun ada kelemahan dalam hati saya. Saya harap apa yang saya cakap ini untuk saya juga. Sebab segera itu adalah sifat seorang yang mukmin. Baik Ustaz. Persoalannya sempat ke tua? Ataupun kita pergi terlebih dahulu. Itu soalannya saya. Baik, kita nak pergi kepada soalan yang kedua, soalan yang menarik daripada sahabat kita Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Moga dalam kasih sayang Allah. Soalan saya, adakah dengan bersolat, taubat dan banyak istighfar dah cukup kita istiqomah bertaubat? Adakah cara lain lagi untuk bertaubat? Mohon pencerahan Ustaz. #Tanyalah Ustaz tetap di hati. Terima kasih Allah. Sekincan. Itu dia daripada Rohaya Arifin Ustaz. Dua perkara yang disebutkan sebentar tadi Ustaz. Solat taubat dan banyakkan istighfar. Dah cukup ke Ustaz untuk istiqomah bertaubat? Bagaimana Ustaz? Baik. Jalan untuk pulang kepada Allah itulah cara. Solat taubat kita lakukan, istighfar kita kumandangkan malam siang. Tapi hakikatnya satu benda yang menjadi asas dalam bertaubat ialah apa dia? Taubat nasuha. Itulah asas utama. Taubat bersungguh-sungguh dalam air mata yang berlinangan, keinsafan yang berpanjangan, jiwa yang terasa dekat, itulah sebenarnya taubat nasuha. Sebab tu dalam hal ini kalau kita hanya sekadar istighfar, dia boleh memberikan kita kekuatan. Atau kita sebut aku dah insaf. Tak apa, boleh terus, tapi hakikatnya lah di sebalik itu kena ada kesungguhan iman dalam. Sebab itulah kita balik kepada soal apa syarat kita bertaubat. Kena pegang yang ini supaya taubat kita benar Allah terima. Sebab kita bercakap dengan taubat ni tuan-tuan, kita bercakap dalam kacamata kita. Kacamata kita, kalau kita ada masalah kawan kita jumpa, saya ada masalah Aiman, saya kata Aiman, minta maaf saya semalam silap cakap lah sikit. Sekadar tu mungkin Aiman kata tak apa Ustaz, Ustaz pun mungkin tersilap kan. Okey. Tapi dengan Tuhan tak macam tu. Kita kena sebut dengan keinsafan, dengan air matanya. Sebab tu dalam hari ini ada 3 syarat taubat yang diajarkan ulama kepada kita. Yang pertama, kita kena buang yuqli'a anil maksiat. Kita kena buang punca maksiat itu. Apa punca kita buat dosa? Kalau punca kita berkawan orang tak elok, tinggal kawan yang tak elok. Kalau punca kita duduk tempat yang penuh dengan kejahatan, tinggal tempat itu. Kena berpindah randah, pergilah.
Yang kedua, kita kena ayyandama ala fi'lih. Kita kena menyesal sungguh-sungguh. Kita menyesal. Menyesal ini menjadi taubat nasuha tadi kan. Kita kena dengan air mata, tangisan, kesungguhannya. Yang ketiga, kita kena berazam ayya'azima alla ya'uda ilaihi. Kita berazam tak nak balik. Kalau dosa kita dengan Allah, dosa dengan manusia, tambah tu lagi. Plus satu lagi, iaitulah an yabra'a min haqqi sahibi. Kita kena minta maaf dengan orang kita pernah buat silap. Jadi tuan-tuan, jawapan kepada soal puan raya tadi ialah, soalnya sekarang dengan kita istighfar, ya itu laluannya. Kita buat apa pun kebaikan laluan, tapi nasuha adalah merupakan segala-galanya. Sebab itu Allah sebut Quran, kita kena taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini merupakan suatu perkara penting, taubat dengan mana? Sungguh-sungguh taubat pada Allah Azza wa Jalla. Okey Ustaz, ini syarat dalam kita bertaubat, kita buang maksiat tu jauh-jauh dan kita menyesal atas perbuatan tersebut dan jangan kita ulangi perbuatan tersebut. Kalau dengan manusia pula Ustaz, kita jangan lupa untuk minta maaf. Tapi Ustaz, saya ada terdengar Ustaz bila dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa orang yang terbaik itu adalah hari ini lebih baik daripada semalam. Berdasarkan kata-kata ini Ustaz, boleh tak kalau kita sebutkan seorang itu ahli maksiat, namun begitu pada keesokan harinya dia mengurangkan maksiatnya itu Ustaz? Bukannya dia terus berubah jadi baik. Dia mengurangkan maksiatnya. Adakah itu salah satu jalan-jalan taubat Ustaz? Baik. Kita dalam beragama ni tuan-tuan, kita nak berubah totally, kita bukan malaikat yang tak ada dosa dan kita bukan insan yang ada kekuatan. Totally mungkin tidak. Ya. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW, dia ni orang yang suka mencopet. Mencopet mana suka mengambil barang orang. Bukan mencuri benda besar, tapi dia suka tengok barang dia ambil. Ya? Ini aku punya. Ini aku punya. Ada dia ambil. Kalau nampak apa dia ambil kan. Nampak orang dia ambil. Dia sahabat ini, tapi dia Masya Allah seorang yang sentiasa jaga ibadat tahajud. Ya, sahabat ni memang tahajud dijaga. Tapi suka mencopet. Mencopet tu, mencopet lah. Boleh Ustaz. Boleh. Jangan main pakai bahasa ramai kat luar tu. Maknanya dia nampak ni sikit, aku punya. Suka ambil orang punya. Baik. Ya, dia ada perangai itu. Ada. Baik, jadi sahabat ini kaki solat. Tahajud. Dia sahabat yang lain pun adu kat solat. Ya Rasulullah, macam mana sahabat kita seorang ni sekaki tahajud, tapi dia kadang masa-masa tu dia mencopet sangat. Dia suka mengambil barang orang. Nabi kata, biarkan dia dengan tahajudnya, mudah-mudahan solat itu akan memberi kekuatan untuk berubah jadi orang baik. Nampak? Jadi dalam agama ni tuan-tuan, kita nak berubah totally mungkin payah. Jadi kata Iman tadi, kalau orang tu dalam keadaan nak berubah, dia mula meninggalkan, dia buat 13 maksiat sehari contohnya. Dia mula tinggalkan 2, ada lagi 11. Besok dia tinggal 2. Moga-moga Allah merestui amalannya. Moga-moga Allah berikan hidayah kepada kita. Doakanlah. Sebab kita pula tuan-tuan, dalam hukum agama, dah tahu orang tu buat silap, jangan kita balonnya dengan kata-kata yang tajam padan muka. Tak ada harapan nak berubah. Tak. Patut kita berikan kepada Allah, apa dia? Rintihan kepada Allah, minta Allah ubahkan hatinya. Dengan doa. Ya Allah, jadikan kawan kita orang yang baik, berakhlak mulia dan tidak jadi orang kekal dalam kemaksiatan. Kita kena sumbang doa-doa yang jadikan kawan kita boleh berubah kerana doa munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama tuan-tuan, yang utama ialah teruskanlah. Mudah-mudahan lama kelamaan kita dah akan tinggal maksiat sikit-sikit, akhir kita jadi orang yang sebaik-baik insya-Allah. Allah Maha Kaya. Berdasarkan kisah yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, kalau saya jadi orang yang sahabat ketika itu pun saya akan kata, tak gunalah engkau bertahajud. Kan? Engkau ni lah mencuri, lepas tu bertahajud macam tak guna je kan. Dia kan ada manusia macam tu. So manusia ni kadang-kadang dia ada 2 elemen. Satu, dia akan hukum orang, hukuman yang menyonokkan dia. Kadang-kadang dia tak tengok masalah orang lain. Masalah orang kadang-kadang orang nak berubah, tapi dia ada halangan. Dia ada halangan. Dia nak berubah totally. Kita bertolong dia. Jadi manusia kadang-kadang sikap itulah. Kalau kita ada nilai kewarisan ilmu yang tinggi di dada, dalam hati kita ada iman, kita akan berkata, ya Allah, ini kawanku, aku sayang kepadanya. Tolong ya Allah jadi orang baik. Aku baik macam dia juga. Mungkin jadi kebaikan itu Ustaz membawa dia kepada meninggalkan perkara maksiat tadi. Ya, ada kemungkinan. Suatu Nabi bersabdakan, la ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin na'mi. Orang yang ajak orang kepada kebaikan dengan doanya, dengan contoh teladan, orang berubah kerana dia buat itu. Dia dapat pahala. Kita boleh ubah orang dengan doa, dengan tunjuk sikap baik. Orang berubah kerana kita sebab kita tunjuk contoh yang baik dengan doa. Pahala dapat pada kita. Lebih daripada harga seekor kuda belang yang mahal, kata Nabi. Salam. Ini satu rezeki lah. Suatu saya, tuan-tuan,
untuk baca-baca kitab-kitab yang tak banyaklah, tapi baca kitab-kitab tertentu ini, rupanya dalam soal taubat ini kadang-kadang dia ada gandingan antara kita dengan orang lain. Maksud gandingan macam mana? Kita dengan Allah terus, tapi ada orang boleh tolong bantu kita. Pimpin tang kita supaya kita tak lemas di jalanan. Ada macam itulah, macam orang nak lemas, kita tolong dia supaya dia tak lemas, tak selamatkan dia. Macam tu orang bersalah, pimpin tangannya balik pangkal jalan, itu gandingan yang kita kena lakukan. Di samping bertaubat, kemudian kita tolong orang yang dalam kelemasan tadi. Maknanya dalam kita bertaubat ni kita perlu ada support sistem daripada orang keliling kiri dan kanan kita, Ustaz, supaya kita tak jatuh dan kita tak rebah. Dan memang itu yang tepat. Sebab tu Ramadan ni. Kenapa kita Ramadan kita nak datang ke masjid beramai-ramai berjemaah? Sebab kita cuba nak aturkan suasana masing-masing ada nilai ibadat, masing-masing bertaubat, masing istighfar, zikir pada Allah. Ini satu gandingan yang baik. Sebab itulah kita bila sebut tentang Ramadan sebagai contoh, tak sebut awal tadi, bila sebut Ramadan, ini satu rezeki. Kita datang beramai ke masjid, masing-masing berzikir, masing-masing baca Quran, masing-masing istighfar. Mudah-mudahan gandingan tadi Allah bagi kerahmatan pada semua yang hadir. Bila saya sebutkan tentang Ramadan ni, Ustaz, tiba-tiba semua jadi sayu, tiba-tiba semua jadi macam nak baik, Ustaz, ya. Jadi Romli Ali ni ada nak tanya satu soalan. Apa boleh, dia? Ustaz, ya? Okay. Romli Ali dia sebutkan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah. Soalan saya, adakah taubat hanya dilakukan ketika diri rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa istiqamah dan dilalaikan sehingga menjelang Ramadan? Sehingga kan Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada kita bahawa bertaubat itu tanpa mengira masa dan waktunya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Masuk bulan Ramadan, Ustaz, buka radio dan tiba-tiba dengar lagu sayunya nak masuk bulan Ramadan ni. Tiba-tiba hati kita jadi insaf, hati kita jadi sayu mendengarkan bila datangnya bulan Ramadan ni, Ustaz. Adakah ianya berwaktu ataupun setiap masa, Ustaz? Subhanallahil azim. Terima kasih kepada saudara Romli Ali yang bertanya. Kita tetap menyatakan bahawa soal taubat ni, tuan-tuan, adalah suatu amalan yang tak pernah kenal masa dan waktu, ketika dan apa sahaja keadaan. Tak kira Ramadan ke Syawal, tak kira Syawal Zulqa'dah, tak kira Muharram Safar. Ini merupakan di antara amalan yang berterusan sepanjang masa. Satulah kemuncak kita. Ini saya sebut kemuncak kita. Dalam kita beriman ialah ketika kita nak mati. Satu, kita nak meninggal dunia itu kita nak mati dalam kesucian hati. Nak meninggal ketika itu dalam keadaan tidak ada dosa kau dapat. Diangkat dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Satu ketika Nabi SAW datang kepada sahabat yang sedang sakit. Dari riwayat daripada Imam Al-Baihaqi rahmatullah, sakit. Nabi datang kepada sahabat yang sakit itu, dia kata Nabi SAW, aku mohon kepada Allah keampunan. Aku mohon kepada Allah keampunan bagi sahabat ini. Makna soalan nak bayangkan betapa Nabi nak kaitkan bahawa biarlah kematian seorang itu akhirnya dalam keampunan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita nak sampai saat kita mati sekalipun dalam keampunan. Jadi kalau begitu nilainya, takkanlah kita jadikan taubatnya hanya pada bulan Ramadan saja. Habis Syawal buat kerja balik, dosa balik. Safar tak kisah. Tak betul lah. Jadi dalam agama ni, tuan-tuan, kita nak jadikan taubat ini sebagai pakaian, macam sebut tadi. Pakaian kita, harian kita, dan melekat di jantung hati kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, dalam kita melakukan maksiat kepada Allah SWT, kita bertaubat. Namun jangan tunggu buat maksiat baru nak bertaubat. Sedangkan dalam kebaikan pun kita perlu bertaubat, Ustaz, ya. Dan dalam kita beristighfar pun perlu diiringi dengan istighfar yang lain. Mungkin ada pandangan daripada Ustaz, dalam kebaikan pun kita perlu bertaubat. Ya, setuju. Sebab kita dalam kita beramal ni, dua benda kita kena raikan. Yang pertama, kita beramal dengan nilai keikhlasan. Apa saja amal, zikir, tasbih, tahmid, sedekah, zakat, tak begitu apa. Pertama dengan nilai amal soleh itu dibawa dengan nilai ikhlas. Pertama. Yang kedua ialah kita nak supaya Allah kabulkan, Allah terima amal kita. Jadi di antara perkara yang boleh jadikan kita ikhlas dan kita terima amal kita ialah dengan kita sentiasa istighfar. Nak buat satu kerja, istighfar. Sebab apa? Kita nak supaya amal kita ini Allah pandang, Allah terima, Allah lihat, Allah kabulkan apa kita nak. Dua gandingan tadi. Pertama, kita ada ikhlas. Yang kedua, kita jadikan sebagai satu benda yang Allah mudah terima. Allah terima bukan tolak amal kita. Jadi, antara ialah kita bertaubatlah. Istighfar. Sebab itu pakaian taubat ni, pakaian tak nanti kita buat dosa. Tak dosa pun kita kena istighfar. Tengok kepada apa Nabi lakukan. Nabi sebutkan, wallahi la astaghfirullah, aku ni berdoa kepada Allah dengan keampunan. Bila?
Malam siang kadang-kadang sampai 1 kali, ada kata hari 70 kali 70 maratan. Nabi tak pernah berdosa. Tapi tengok cara Nabi ajar kita, tak berdosa pun kita kena istighfar. Namun dalam kebaikan yang kita lakukan, mungkin istighfar yang pertama itu membawa kepada keangkuhan dalam diri kita. Oh, aku dah bertaubat, suci dah aku ni, rasanya boleh masuk syurga. Namun begitu bila diselangi dengan taubat yang kedua, istighfar yang kedua, inilah yang membersihkan kita daripada keangkuhan tersebut, saya. Sebab itu kita perlu sering bertaubat kepada Allah SWT. Hatta selepas kita melakukan solat sekalipun, setelah kita melakukan solat, pastinya jiwa kita ini telah disucikan dengan solat. Namun begitu suruhan menyuruh kita untuk beristighfar setelah mana kita solat, Ustaz, ya. Ada satu kaedah beragama ialah setiap amalan solat kita itu adalah cara kita bertaubat atau istighfar. Contoh dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa di mana saya kamu berada. Okey. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu iringkan kejahatan buat dengan satu kebaikan. Kita buat satu kesilapan dan kita ingat dosa kita, kita buat kebaikan, ganti kepada dosa tadi, maka itu cara kita istighfar dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan manusia cara yang baik. Jadi agama, dia sebab kita buat dosa, kita buat kebaikan. Sebab apa? Dengan cara kebaikan tadi dihapuskan dosa kecil. Tapi dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa besar nak kena bertaubat dengan sungguh pada Allah Azza wa Jalla. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak kembali lagi selepas ini dengan persoalan-persoalan yang cukup menarik. Mungkin apakah di antara doa-doa yang boleh kita amalkan dalam kita bertaubat kepada Allah SWT. Tapi penonton jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kami nak mohon maaf kepada pemanggil-pemanggil ramai yang call kita pada pagi ini, tapi kita ada sedikit masalah talian. Tapi tak mengapa, kita doakan mudah-mudahan ianya dapat selesai dengan segera dan kita dapat meraihkan soalan-soalan daripada pemanggil kita. Baik Ustaz, tadi kita dah bicarakan di antara pesanan baginda SAW, yang pertamanya, bertakwalah walau di mana saja kita berada. Betul. Dan iringilah kebaikan itu, kejahatan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, bergaullah dengan manusia ini dengan baik, Ustaz, akhlak yang baik. Tapi yang pertama tu susah, Ustaz. Kalau kita berada di masjid tu bolehlah jadi baik, Ustaz. Kalau di tempat kerja tambah dengan member pula, ya, mulut ni pun payah nak dijaga. Dan ataupun kalau kita sebutkan sama-sama kita dalam jemaah, okeylah Ustaz. Tapi bila kita ke luar negara ataupun ke mana-mana saja, seorang diri pula tu Ustaz, payah nak jaga ketakwaan tu Ustaz. Baik, jadi bila kita lihat soalan yang keempat ni Ustaz, bersama dengan Sal Rasid Cikci ni, adakah niat dan matlamat untuk berubah kepada yang lebih baik perlu ada dalam hati dan diri seseorang untuk istiqamah dalam bertaubat? Ini poin yang pertama yang Ustaz sebutkan dalam panduan bertaubat, panduan 5 dalam bertaubat tadi. Dan yang kedua, adakah faktor persekitaran dan pergaulan dengan rakan-rakan yang baik juga boleh membantu seseorang dalam istiqamah dalam bertaubat? Mohon Ustaz kongsikan, syukran. #biar tahu, jangan keliru. Baik, kita fokus kepada 5 panduan yang Ustaz berikan sebentar tadi, untuk poin yang pertama dan poin yang ketiga, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh perincikan terlebih lagi. Silakan. Baik. Betul. Apabila soalan datang daripada Sal Rasid Cikci ni, menarik sekali. Adakah niat dan matlamat itu untuk bahawa mesti ada pada ketika setiap dalam hati seorang dalam keadaan sentiasa? Betul. Ya. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan bila kita nak jadi orang baik dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla,
niat yang salih itu amat penting sekali. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali juga, dia kata apa? Niat yang baik ini, bila kita cerna dalam hati kita, kerana Allah Azza wa Jalla, Allah tak akan sia-siakan niat kita tadi. Sebab itulah maka dalam hubungan ini, taubat ni kena dengan niat. Aku nak berubah, dah cukup dah dosa aku dalam hidup ini selama ini. Aku dah buat banyak kesilapan dalam hidup. Mungkin dosa dengan mak ayah, dosa dengan kawan teman taulan, dosa dengan Allah sendiri, tak solat, tak jaga solat contohnya. Jadi bila kita ada niat yang begitu rupa nak berubah, kita yakin. Sebab niat itu satu di antara perkara utama dalam jantung hati kita. Baik. Yang keduanya lah matlamat tu. Kita ubah dengan apa? Kadang kita berubah ni bukan kerana soal kawan kita malu Allah dengan dia. Tapi kita kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab kita nak hidup dalam iman, nak mati juga dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara benda yang penting yang boleh kita jadikan sebagai panduan dan sadaran kepada kita nak keperburuan tadi. Baik. Yang ketiga saya sebut tadi tentang berkawan, kawan soleh kan. Betul Ustaz. Ini satu yang penting sebab faktor persaudaraan ni perkara yang penting dalam kita punya pergaulan. Bahkan dalam banyak keadaan ulama kita kata apa? Antara salah satu ulama yang besar ialah Ibn Athaillah Sakandari. Dia bercakap tentang bagaimana kesan kawan dalam merubah kita. Apa kata Jamil kata-kata dia kata apa? La tashab man la yumhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Makna apa? Kata Ibn Athaillah dia kata, janganlah kamu berkawan orang yang tidak bangkitkan semangat kamu. Jangan kawan orang yang melemahkan semangat kita. Akhirnya kita jadi lemah semangat, hilang iman, hilang agama. Jangan kawan orang macam ni. Dan dia kata, jangan kawan orang yang tak bimbing kamu ke jalan kebenaran. Tak pernah ajak kita. Dia dengan kita tak pernah ajak solat. Tak pernah ajak apa ni kepada kita. Ajak makan. Jom makan. Makan. Sembang kencang. Jadi kepada solat kebaikan tak berubah. Bahkan tak tegur kita. Kamu ni janganlah bohong sangat. Nampak macam nak bohongnya. Tak ada. Jadi kata Al-Sakandari, orang ni bukan kawan kita. Jadi rupanya dalam beragama ni tuan-tuan, persaudaraan penting dijagai, kawan penting dipilih. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sebut kepada kita, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin cermin bagi mukmin yang lain. Cermin. Kalau saya nak berubah, nak bertaubat, saya akan ambil adik Aiman sebagai cermin saya. Kata-kata dari Aiman, dia sangat motivasi saya. Akhlak dari Aiman jadi motivasi kepada saya. Jadi itulah yang patutnya. Kata Nabi, al-mu'minu mir'atu akhil mu'min. Seorang mukmin cermin bagi yang lain. Hingga kata ulama kita lain. Ini kata-kata ulama. Apa kata mereka? Man arada taraqi falyusahib al-akhyar. Siapa yang nak angkat kehidupan dalam keadaan lebih baik, maka pilih kawan yang elok-elok. Man arada taraqi, maknanya siapa yang nak angkat jiwanya supaya jadi baik, akhlak jadi baik, hidup lebih tenang, maka falyusahib al-akhyar, maka berkawan orang yang baik-baik. Ini kata ulama. Jadi kalau kita jadi orang yang sempurna akhlak, budaya hidup, cara hidup yang baik, bertakwa Allah, maka pilih orang yang baik-baik. Falyusahib al-akhyar. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, balik kepada soalan sal rasa tadi, maknanya boleh dapat saya rumuskan bagaimana itulah di antara perkara yang kita kena raikan, sebab pintu taubat, pintu istighfar akan tertutup bila kita tak ada niat yang salih kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada kesungguhan untuk berubah, Allah akan tutup. Itu yang kita paling takut. Akhirnya kita kesempitan. Hati makin sempit, jiwa makin sakit, hidup makin tertekan. Akhirnya hidup kita ada moral dan keimanan lagi. Itu kita paling takut sekali. Bila ada kawan ni Ustaz, kita ada motivasi lah Ustaz kan. Bila tengok kawan sebelah dah baca satu muka surat, kita pun takkan nak duduk saja. Tengok kawan sebelah menderma, kita pun dia bukan soal kawan saja. Ada dalam rumah tangga kita pun. Rumah tangga kita, kalau tengok suami kita kaki solat duha contohnya, isteri pun rasa nak solat. Takkan nak tunggu sebab saja. Sebab suami solat duha tak tinggal. Kalau isteri kaki solat duha, suami pun rasa nak buat. Sebab apa? Kekuatan tu ada. Jadi kalau dalam rumah tangga macam tu juga, di luar macam tu juga, kita kawan yang baik. Rumah tangga pun suami isteri ada gandingan akhlak yang sama. Masing-masing terarah kepada benda yang baik. Solat duhanya, baca Qurannya, itu benda penting sebenarnya. Betul Ustaz. Ini merupakan pintu taubat juga kepada kita. Bila saya baca Quran di rumah lah Ustaz ya. Anak-anak semua pakat bawa Iqra duduk sebelah sebelah kita untuk baca. Tapi kalau kita tak baca Ustaz, pakat tak baca semua. Ya. Sebab bapak tak baca. Sebab bapak tak baca. Bertuah
je bapak ya. Okey. Baik Ustaz, kita ada sahabat di Facebook kita nak bertanyakan satu soalan bersama dengan Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Bagaimana untuk mengekalkan istiqamah dalam bertaubat bagi seorang mualaf? Ini kerana faktor keluarga yang akan menjadikannya untuk kembali kepada adat budaya mereka yang bukan Islam. Bagaimana sokongan yang perlu dibimbing bagi golongan begini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Baik. Menarik. Soalan mewakili rakan-rakan kita yang di kalangan golongan mu'alaf yang masya-Allah telah berubah sikap, watak, bahkan agamanya revert pada Islam. Tiba-tiba dalam suasana tadi dia ada di sana keluarga yang mungkin cuba nak tarik dia kepada jalan hidup yang lama. Baik, apa cara kita untuk istiqamahkan dalam soalan macam ni? Saya fikir ada 3-4 perkara lah di sini. Yang pertama sekali, bila seorang mu'alaf ini sudah pun berubah sikap, watak dan segala-gala telah baik, yang pertama dia akan ada satu dukungan padu pada orang lain. Suatu pada hari ini kawan-kawan yang penting untuk sokong, beri bantuan secara moral, motivasi, beri penambahan keimanan dengan sokongan semangat macam-macam. Ini penting sangat. Sebab kalau dia seorang, dia tak akan dapat kekal lama. So, serangan-serangan itu akan datang padanya. Daripada keluarga sendiri, adik-beradik, contoh sebab nak halang pada terus beragama. Jadi kena ada kawan-kawan sokongan. Yang keduanya ialah kepada rakan kita mu'alaf tadi. Saya sebut kepada kawan-kawan sebab pengalaman tu ada juga dengan rakan mu'alaf. Saya juga terlibat dengan Perkim Selangor setakat ini dalam sebagai AJK dan adalah kerja-kerja yang saya buat sekadar mampu. Yang pertama di antara utama juga dalam kita nak istiqamah mu'alaf ini ialah kita kena kekalkan amalan beragama kita secara konsisten. Okey. Quran dibacai dengan secara konsisten. Zikir tasbih kita baca dengan konsisten. Sebab ini kekuatan kita. Sebab pada masa itu, kita hanya ada Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang lain. Mungkin adik-adik kita tak Muslim lagi. Keluarga kita tak Islam lagi. Kita ada siapa? Ada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah dengan beragama dengan kita buat amalan. Macam sebut tadilah. Walaupun sikit tapi berterusan. Kita mengamalkan bacaan Quran berterusan dengan zikir terusan. InsyaAllah itu satu kekuatan pada kita. Dan ini satu neraca penting. Sebab apa? Sebab itulah kekuatan kita akhirnya Allah akan beri kita kebesaran hati. Hati yang mulia, jiwa lebih lapang, hidup yang lebih tenang. Sebab ada Allah bersama kita. Ma'iyatullah, Allah bersama. Baik, yang ketiganya, kepada rakan yang bertanya tadi, apa buat Izzah bertanya bagi Pak Kolonel Mu'alaf ini, yang ketiga nak istiqamah ni, kita kena merasakan bahawa kita pilih jalan yang betul. Selama ini kita mungkin di jalan hidup yang salah. Saya tak sebutlah. Tapi secara mudahnya, kita jalan hidup yang salah. Agama yang salah. Sekarang, kita hidup di jalan ilmu agama betul, maka banyak syukur pada Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak akan sia-siakan. Sebab kita yakin pilihan kita tepat, betul dan benar. Yes. In tansurullah yansurkum, kamu tolong Allah, Allah tolong kamu dengan segala bantuan Allah akan beri insya-Allah. Itu jawapan saya kepada rakan kita mu'alaf tadilah. Inna dina indallahil Islam. Ya, saya. betul. Maknanya sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Perlu kita dukungan, perlu amalan yang konsisten, rasa kita berada di jalan yang betul. Ustaz, sedikit tambahan. Mungkin Ustaz boleh ceritakan adakah perlu dirahsiakan perkara ini, taubat itu kepada ahli keluarga? Dia begini, dia dalam soal ini dia ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalau kita memang seorang mu'alaf ini, kalau memang dia tahu dia akan hadapi serangan daripada keluarga, kemarahan yang bertuli menyebabkan berlakunya situasi yang tidak elok, maka wajar dia rahsiakan. Dan rahsia itu sebenarnya untuk sementara, bukan selama-lamanya. Tapi kalau dia merupakan orang yang mungkin dalam keluarga dalam keadaan menerima hakikat, sebab ada keluarga mu'alaf kita ni, saya tahu, saya dengar cerita, yang berlapang dada. Sampai ada cerita, saya dengar cerita daripada rakan Perkim Selangor menceritakan kepada saya, keluarga ni, ayah maknya menerima hakikat. Anaknya seorang sekian-sekian agama, tak sebutlah agama mana. Sampai dalam rumah tangga ada 4 anak, 4 agama berbeza. Seorang Islam lah. Seorang Muslim. Ada. Mak ayah tu berlapang dada. Jadi kalau begitu keadaannya, maka wajarlah ketika anak Islam isytiharkan. Saya dah Muslim sekarang, tapi saya tak tinggalkan ayah, tak tinggal mak, tak tinggal keluarga. Jadi isytiharkan. Mungkin harapan kita satu ketika, dia ayah mak tengok kita ni Islamnya jagai, kita jaga warna Islam, akhlak Islam kita pakai dengan betul dan sikap kita benar-benar baik, mungkin mak ayah kita akan tertarik satu hari akan datang. Betul. Kita isytiharkan. Itu dua keadaan. Dua keadaan pertama, sembunyi sebab mungkin atas alasan tertentu. Yang keduanya ialah kita buka cerita kalau kita rasa itulah perkara yang kita perlu buka. Wallahualam. Baik, Ustaz. Jadi ini merupakan di antara benda yang kita kena faham juga lah. Ya.
Baik Ustaz. Poin yang kedua Ustaz sebutkan sebentar tadi adalah amalan yang konsisten, dan salah satu yang kita bicarakan sebentar tadi di antaranya solat taubat dan juga istighfar. Sahabat kita nak tanya tentang solat taubat ni Ustaz, boleh ya? Okay. Kita bersama dengan KC. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, juga semua kru TV3 dan TV9. Bilakah waktu yang paling baik untuk solat taubat? Bolehkah dilakukan sebelum solat tahajud? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Waktu yang sesuai untuk solat taubat ni Ustaz bagaimana? Yang pertama sekali, solat taubat ini kita anggap dalam kerangka solat-solat sunat dalam agama. Jadi waktu solat sunat terbuka. Waktu solat sunat seperti contoh macam duha sekarang. Dia masuk duha sekarang contohnya. Dah masuk, saya ingat dah 7.20 ni kalau ikut kepada waktu syuruk, dah mula nak masuk, dah kejap lagi, dah masuk kejap lagi. Mungkin 1-2-3 minit akan masuk syuruk. Ya. Jadi kita dah kira sebagai satu waktu yang kita boleh solat. Nak solat duha ke, solat taubat, silakan. Termasuklah pada jam belah malam. Kita lepas isyak, dah boleh masuk kepada solat-solat sunat. Jadi kalau orang yang ada kemampuan 1-3 malam, tengah malam dia bangkit, solat sunat, tahajud dan taubat, ataupun dah awal pagi belum fajar. Jadi sekarang ini, isu solat taubat ini solat yang terbuka. Pada bila-bila masa, jangan hanya pada waktu diharamkan sajalah. Jadi pada waktu solat duha ke, waktu nak tahajud, dipersilakan. Yang penting adalah tunaikan kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi benar terbuka. Yang penting hati tulus mulus kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah kita solat ini kerana nak balik pada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu satu pandangan. Ya. Yang kedua punya pandangan mengatakan solat taubat ini sebenarnya tidak ada satu solat sunnah yang diajar Nabi SAW. Cuma ulama kita kata ia boleh amalkan dalam kerangka sebab kita memang nak kembali kepada Allah SWT dengan hati yang tulus mulus. Jadi tak ada masalah. Kita anggaplah sebagai satu solat yang sama dengan solat duha kita, sama tahajud kita. Yang penting kepada Allah dan kerana Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita solat itu adalah tujuannya untuk kembali kepada Allah SWT. Untuk kembali dan menginsafi akan menginsafi dosa-dosa kita. Baik. Itu satu lagi. Ya Ustaz. Kita simpan dulu boleh Ustaz? Okey, minta maaf Ustaz ya. Tak apa. Para penonton nak tahu satu lagi apa yang Ustaz akan bicarakan, kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Moga Allah mengampunkan segala dosa penonton-penonton kita pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tadi sebelum rehat tadi Ustaz, kita ada bicarakan tentang solat taubat. Ya, adakah ianya khusus ada namanya solat taubat ataupun bagaimana? Boleh digabungkan ke atau bagaimana Ustaz? Baik, saya nak sebut yang ketiga tadi. Dalam kita nak bertaubat kepada Allah, kita nak kembali atas kemaksiatan kita, dosa, kesalahan kita buat hari-hari itu, kita boleh masukkan sama taubat dalam kerangka solat tahajud kita. Bagaimana solat tahajud kita? Mana kita solat tahajud, lepas tahajud kita, apa kita buat? Kita angkat tangan dengan air mata manitis, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keredaan, kita minta pada Allah keampunan. Jadi arti ada gabungan di antara tahajud dengan taubat tadi. Sebab tahajud pun dengan mana kita kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak ada di sana suatu pemisahan di antara tahajud dengan taubat. Dah dikira masuk dengan syarat kita berdoa. Okey. Bahkan tak ada suatu pemisahan antara solat duha dengan taubat. So dalam duha kita pun kita angkat tangan mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang penting adalah kesungguhan. Niat kita ikhlas, kesungguhan, dan kita benar-benar nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka boleh masukkan sama dengan tahajud termasuk dalam solat duha jam 9-10 pagi itu. Kita sertakan. Penting berterusan.
Yang penting berterusan. Bila Ustaz sebutkan solat dan diiringi dengan doa. Sahabat kita nak tanya tentang doa ni Ustaz. Boleh kita raikan? Cantik Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Selain tekun dan bertawakal, kepada Allah SWT, apakah adanya doa khusus yang boleh diamalkan agar kita lebih istiqamah, bertaubat dan nekat meninggalkan perkara yang tidak disukai Allah SWT? Mohon perkongsian ilmunya. Jazakallahu khairan kathiran. Bila sebut pasal doa Ustaz, dengar Ustaz berdoa, kami semua yang mengalirkan air mata. Tapi bagaimana kita nak biar doa yang kita lafazkan itu meresap betul dalam hati kita Ustaz? Bagaimana itu? Soalan Puan Laila Dila Rosa ni cantik sangat-sangat. Sebab apa? Sebab beliau bercakap tentang usaha kita lakukan. Kita sentiasa dalam keadaan tekun, bertawakal, kita nak merintih pada Allah keampunan. Memang saya setuju sangat. Di samping kita minta keampunan itu, sebenarnya senjata kita yang paling ampuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa saja paling ampuh sekali. Sebab doa ini merupakan satu disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, al-ilaqatu rabbaniyah bainal abdi wa rabbih. Ini kata Imam Suyuti. Doa ini adalah suatu al-ilaqatu rabbaniyah bainal abdi wa rabbih. Hubungan ketuhanan, hubungan keimanan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah doa. Jadi kita merintih pada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab Allah ni maha berkuasa atas hati kita. Orang nak bertaubat tuan-tuan, tapi Allah tak izinkan, tak jadi. Orang bertaubat bila Allah izinkan, Allah akan terima. Sebab apa? Dia punya rintihan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau Puan Laila bertanya saya tentang apakah doa-doa. Banyak doa dalam agama kita boleh doakan. Tapi salah satu doa yang diajar Nabi kepada kita ialah doa disebutkan daripada Imam Al-Hakim dari riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani. Kata Nabi dalam hadis, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Sulang balik. Sebab ini merupakan saya live dan boleh tengok rakaman semula kepada tuan-tuan di luar sana. Ini doa Nabi daripada Al-Hakim disahihkan Al-Albani. Mana hadis sahih? Kata Nabi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Makna apa? Ya Allah, tolong jauhkan aku daripada semua akhlak yang buruk. Akhlak buruk ni akhlak yang timbulkan dosa, menipu, dusta, keji, berzina, kata kat orang, caci orang. Ini akhlak buruk. Ini semua dosa. Kita minta Allah jauh kepada kita. Kemudian wal ahwa, daripada hawa nafsu yang jahat, yang duk serang kita malam siang, kita minta Allah jauhkan. Ketiga, wal amal yang kotor keji. Kita minta Allah tolak. Wal adwa, dan penyakit-penyakit yang menakutkan kita. Jadi 4 benda ini kata Nabi diajar kita supaya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara dia mungkaratil akhlak yang buruk tadi. Kemudian doa pada Al-Quran mujarab sangat tuan-tuan. Sebab kita yakin Al-Quran suatu pintu besar kepada kita kena masuki. Dalam Quran banyak doa, tapi salah satu doa yang diajar kepada kita surah Al-Imran ayat 7 dan 8. Kita tengok dalam beberapa kitab tulisan para ulama dinyatakan ini doa yang penting untuk kita halang hidup daripada kejahatan kemaksiatan. Apa kata Allah Azza wa Jalla ada ini? Doa ini kata Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah apa? Surah Al-Imran 7 hingga 8. Ayat ini tuan-tuan amalkan. Kita minta Allah hindarkan kita pada hati yang tak elok, jiwa yang sakit, jiwa yang tak berapa bagus. Kita minta Allah jauhkan. Diganti dengan apa? Hidayah. Mana digantikan keampunan daripada dosa-dosa maksiat dan diberikan Allah rahmat yang berpanjangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu doa lagi Nabi yang saya fikir ramai orang baca dan terus baca, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, tolong teguhkan hatiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ini antara sebahagian doanya. Banyak lagi. Yang penting juga tuan-tuan ialah apa saya doa kita bacalah. Yang penting hasrat hati kita tulus dan mulus kepada Allah. Niat betul. Nak doa bahasa Melayu pun ya, Arab pun ya, Jawa pun ya. Dalam bahasa Sabah, Sarawak pun ya. Yang penting doanya kepada Allah dengan niat yang betul. Silakanlah. Sebab Allah ni maha mendengar lagi maha mengetahui apa rahsia dalaman hati kita. Penting doa berterusan.
Yang paling Itu saya saja. terkesan sekali bila mana Ustaz sebutkan setelah Allah beri hidayah itu ditarik semula hidayah tersebut. Itu yang paling kita takut Ustaz. Ya. Bila mana dalam keadaan kita menggapai hidayah Allah SWT, kita takut. Sebab itu Ustaz sebutkan tadi Rabbana la tuzigh qulubana. Betul. Ada satu cerita sebenarnya di sebalik ayat ini. Bila saya baca ialah pernah satu ketika seorang di kalangan tabi'in. Dia sebut satu cerita. Ini Hasan Basri pun ceritalah. Ya. Disebut satu cerita bagaimana ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada madu kepadanya. Dia kata, saya dalam kesempitan, saya dalam kepayahan, hati tak pernah berasa tenang sedangkan saya bertaubat. Kata Hasan Basri, Allah bukan tak sayang kepada kamu, tapi kamu tak sayang diri kamu sendiri. Tengok, saudara kata Allah bukan tak sayang kamu, tapi kamu tak sayang diri kamu sendiri. Sebab apa? Kamu mohon taubat, tapi kamu kembali ke kejahatan semula. Sebab kamu menipu Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita tipu Allah, tuan-tuan, Allah tak akan redha kita. Sebab tu bila Allah beri hidayah, Allah tarik balik. Sebab kita ada unsur-unsur menipu dalam kita Sebab itulah taubat kena betul-betul sungguh-sungguh. Saya bercakap untuk diri saya, tuan-tuan, jangan kita anggap taubat ini kerja main-main, tapi kerja sungguh-sungguh kerana Allah Azza wa Jalla, kerana kita nak balik ke pangkal hidup yang sebenarnya. Baik, Ustaz. Itu hakikatnya. Ini yang paling penting sekali, kita jaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Ustaz, kita ada pemanggil talian bersama dengan Cik Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik Ismail dari Sungai Buloh. Okey, saya ada dua soalan begini. Okey Ustaz, Okey, yang pertama, rasanya belum masuk lagi pemanggil kita ni. Mungkin kita biarkan mereka untuk bersedia. Sekali lagi, Cik Ismail, Assalamualaikum. Okey, yang kedua. Okey, ulang balik yang pertama. Yang pertama. Okey, silakan. Okey, bagaimanakah ciri-ciri istiqamah bertaubat yang diterima oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya? Okey, yang kedua, adakah taubat kita diterima jika kita masih ragu-ragu tentang amalan kita? Itu soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail. Daripada awal siaran lagi dia dah call kita. Alhamdulillah sekarang ni dia bersama dengan kita. Ada dua soalan yang cukup menarik. Apakah ciri diterima taubat, dan yang kedua kalau ragu-ragu macam mana saya? Baik. Terima kasih Tuan Ismail kan? Sungai Buloh. Sungai Buloh. Oh, labang menanti tadi tu. Ya. Okey, Tuan Ismail dan seluruh para penonton yang Allah rahmati sekalian. Allahu Akbar ya. Apakah tanda-tanda Allah terima taubat kita? Ukuran ini ukuran kita secara fizikal. Kita tak tahu rahsia dalaman Allah Azza wa Jalla. Tetapi hakikatnya, balik kepada persoalan dibincang ulama dalam kitab Madarujus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam jilid pertama lagi, kata Ibnu Qayyim Jauziyah, dia telah senaraikan tanda-tanda yang kita ini Allah terima taubat kita. Yang pertama sekali, hati kita kembali tenang. Jiwa hati kita kembali tenang, setenang-tenang. Itu tandanya taubat Allah terima. Ya, jadi makna kita dah bertaubat, jadi kita rasa tak ada keluh kesah, tak ada rasa gelisah, tak ada tekanan, tenang hati kita. Ya. Tanda Allah dah terima taubat kita dan selaluan kita sudah Allah buka untuk kembali kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Qayyim, dia kata apa? Bila kita bertaubat, nak tanda terima, kita ada kesungguhan. Nak buat ibadat secara berterusan. Istiqamah tadi berlaku. Itu tanda Allah terima taubat kita. Yang ketiga, antara tanda Allah terima taubat kita apa dia? Kata para ulama juga, termasuk kata yang kata Umar daripada Ibnu Katsir, kata apa? Yang ketiga dia kata apa? Antara tanda yang Allah terima taubat kita adalah kita dalam keadaan sentiasa tajdidkan taubat. Tajdid mana? Perbaharui itu. Kita perelokkan taubat. Mana tak henti setakat itulah. Taubat ni kita sentiasa hidupkan, sentiasa dalam hidup seharian kita. Malam, siang, kita. Itu tandanya Allah terima taubat kita. Jangan kita anggap taubat ni sekali saja, istighfar, tinggal. Tak. Kita berterusan. Itu di antara tiga tanda besar Allah terima taubat kita. Kata para ulama daripada kitab Majlis Salikin karangan Imam Ibn Qayyim dan dua tiga ulama yang lain. Wallahu a'lam. Dan bagaimana kalau dalam keadaan dia bertaubat tetapi masih ragu-ragu lah Ustaz? Baik. Macam mana soalan ni? kedua tadi. Subhanallahil azim. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Az-Zumar 23 tadi. Katakan kepada hamba-Ku bagaimana orang-orang yang dah berdosa aku, tolong kembali kepada aku. Apalah keraguan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Kalau Allah tawarkan pintu taubat kepada kita malam, siang, pagi, petang, kenapa kita nak ragu? Allah tidak pernah mungkir janji kepada kita. Ya.
Innaka la tukhliful mi'ad, kita baca pun lepas daripada azan tu kan. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak nak mungkir janji. Allah tak pernah mungkir janji kepada kita. Allah tak zalimkan kita. Jadi maknanya, apa alasan kita nak meragui akan jamin Allah kepada kita? Tak ada alasan. Itulah keyakinan kita mutlak betapa Allah tidak akan mengecewakan kita. Sebab apa? Allah berkuasa untuk terima kita kembali sebagai hamba-Nya di atas dasar kita benar-benar nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia keraguan ni Iman hanya sekadar lintasan hati. Gangguan syaitan. Syaitan dia akan datang kepada kita sebab disebut dah la'aghwiyannahum, aku akan jadikan orang sebagai habuan aku. Dia akan masuk. Menyebabkan mungkinlah kita akan rasa taubat kita terterima. Sebab apa? Syaitan goda. Taubat tak cukup betul. Tak payah taubat lagi. Ini semua gangguan syaitan yang durjana. Itulah dalam hukum beragama kita mulakan dengan dengan isti'adzah dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya apa? Kita akan jauhkan gangguan syaitan yang meresap dalam hati jantung kita. Itu semua lintasan syaitan yang kita kena buang ke tepi lah. Wallahu a'lam. Ragu-ragu ni penyakit hati dalam kita bertaubat kepada Allah. Penyakit was-was ni Ustaz, ya, merupakan satu penyakit yang cukup berbahaya, dan bila saat kita ragu-ragu itu, cepat-cepatlah Ustaz sebut tadi, kita isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar syaitan tu jauh lari daripada kita. Baik Ustaz, kita ada lagi sahabat kita bersama dengan Rahimah Saud. Bagaimanakah bentuk taubat yang istiqamah sehari semalam dalam kehidupan seorang Muslim? Dan yang kedua, apakah cara yang terbaik bagi seorang untuk menjauhkan diri daripada berdosa mengumpat, sedangkan perkara mengumpat itu terlalu lumrah berada di sekelilingnya? Terima kasih Ustaz dan Dai. Baik Ustaz, yang pertama sekali, dalam kehidupan seharian kita ni Ustaz, macam mana kita nak biar ianya diseliputi ataupun diselimutkan dengan taubat itu sendiri Ustaz? Baik. Puan Rahimah yang bertanya tadi, ya. Kalau kita jika bentuk taubat itu bentuk yang berkekalan, beristiqamah, maka iringkanlah ucapan-ucapan yang kita boleh sebut malam, siang, pagi, petang. Apa dia? Iaitulah ucapan Sayyidul Istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila-bila masa saja. Tengah masak di dapur pun kita baca, tengah dua-duakan anak pun kita baca, tengah memandu kita baca, sedang berehat kita baca, biar itu menjadi pakaian di bibir kita. Sebab ini penting. Ada orang tanya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, apakah di antara kekuatan istighfar itu kalau kita baca sentiasa hidup akan berkekalan? Apa kata Imam Ghazali? Ya benar, sebab istighfar ni tuan-tuan, bila kita ucap dengan lidah, dia akan masuk ke jantung hati kita, melekat. Dan kita jadikan suatu benda melekat di hati. Mudah-mudahan dosa kecil Allah ampunkan. Terutama dosa kecil lah, Allah ampunkan by cash. Kerana kita sentiasa melafazkan istighfar pada Allah Azza wa Jalla. Itu satu cara kita nak istiqamah. Kemudian dikata apa tadi tentang soal kita ni suka mengumpat, mencela, mengeji, kemudian yang mungkin dari itu terlalu lumrah dalam diri kita. Jadi biasa sangat dah. Macam ini mana, adalah kebiasaan yang jangan dibiasakan. Sebab kebiasaan ini boleh menjadikan kita keadaan makin berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Isunya sekarang saya nak tuan-tuan begini saja. Kita ni soal mengumpat ke, mengeji ke, mencela, anggap ni satu benda yang besar dosanya. Suatu Nabi sebut kepada kita, sibabul muslim fusuqan. Cela orang Islam itu satu jenayah, satu benda yang fasik, benda merosakkan. Bahkan Nabi sebut kepada kita, amsik alaika lisanak, tolong jaga lidah kamu. Kata Nabi SAW, wabki ala khati'atika, dan menangis atas dosa kamu. Pegang lidah kita, jaga lidah supaya tidak bercakap benda yang kotor-kotor. Jadi ini merupakan pedoman pada Nabi dalam riwayat Tirmizi yang menunjuk kepada kita bagaimana Nabi nak ajar kita supaya jangan jadikan sikap suka mencela, suka kata kau itu benda biasa. Masalah bila dah biasa itu jadi benda yang seronok . Bila seronok hati makin hitam. Hati makin jahat. Bila jahat kita buat maksiat. Akhirnya begitulah kita. Jadi kesimpulan saya ialah kita jangan anggap benda kecil. Sebab itulah kalau boleh dalam kerangka pemikiran tuan-tuan, dalam dosa kecil dosa besar ni ada tiga benda kita kena tengok. Yang pertama, kita cela orang ke, kata orang kita buat dosa macam mana, kepada siapa kita berdosa. Kita bukan setakat berdosa kepada Allah, kepada orang. Cela orang, dosa ke orang. Dengan Allah berdosa. Kita berdosa dengan dua pihak. Dengan manusia
dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah, kadang-kadang kita boleh minta by cash keampunan. Dengan orang, Belum tentu lagi. belum tentu. Kita cela dia, cela dan saya dia cela Aiman. Aiman mungkin dah pergi mana-mana. Dah bertahun. Belum tu saya dimaafkan oleh Aiman. Jadi berat tanggungan itu. Jadi tengok dalam situ nak cela orang tadi, aku dosa Allah satu hal, tapi dengan orang, macam mana aku nak selesaikan? Satu. Yang kedua ialah merasakan dosa bebanan dalam hidup ini. Ini penting tuan-tuan. Kita merasakan dosa bebanan. Satu benda kita kepikul tak kepala kita sampai kita dilenyek oleh dosa, itu ketakut. Kata para ulama, kita bila berdosa ni rasa bebanan penting. Benda yang meletak kita bebanan, yang kita kena pikul. Sampai Nabi sebut kepada kita, seorang mukmin bila buat dosa dia rasa macam bukit nak runtuh atas batang hidungnya. Tapi orang munafik buat dosa macam lalat atas hidung. Dia tepi begitu je. Ini beza orang mukmin dengan orang munafik. Dia orang mukmin tuan-tuan bila buat dosa dia rasa satu bebanan nak meruntuhkan dia punya kehidupan beragamanya. Wallahu alam. Yang ketiganya ialah bimbang tak sempat bertobat sebelum kita meninggal dunia. Bimbang tak sempat bertobat belum kita meninggal atas dosa-dosa kita lakukan. Cela orang ke, maki orang ke, buat maksiat, bimbang tak sempat bertobat belum kita meninggal. Ini 3 perkara yang kita kena letak sebagai asas dalam kita nak memahami tentang kita dengan dosa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Tapi ada satu masalah kritikal bagi orang lelaki kalau bertaubat Ustaz. Apa dia pula? Apa dia tu? Kita nak bersama dengan sahabat kita Abdullah Osman. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Abdullah Osman, silakan. Ya. Ada 2 perkara lah Ustaz. Pertama sekali, kalau nak bertaubat ni pada saya taubat nasuhah lah. Syaratnya mesti mengeluarkan air mata. Susah sangat lah Ustaz nak keluarkan air mata ni. Sudah cuba beberapa kali tak boleh keluar dengan air mata. Dan lagi satu ialah tentang dosa dengan sesama manusia ni Ustaz. Kita ni banyak dosa dengan sesama manusia secara sedar atau tak sedar. Dalam berniaga, kalau kita menipu, macam mana kita nak minta maaf, bertobat dan sebagainya. Kerana kita dah menipu ramai orang, kita nak minta maaf bukannya senang. Ratus-ratus orang kita pun tak kenal mereka. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, itulah masalah orang lelaki Ustaz ya. Susah nak menangis bila mana nak bertaubat Ustaz. Ada tips ke pandangan daripada Ustaz? Terima kasihlah kepada Encik Abdullah daripada Seremban. Dia bertanya soalan yang saya fikir dekat dengan kita lah, yang kita perlu tengok balik. Pertama sekali tentang persoalan kita nak taubat, air mata susah untuk kita tumpahkan. Dia begini, sebenarnya dalam soal taubat dengan air mata ni bukanlah satu kewajipan, benda yang wajib qat'in, tidak. Ia hanya satu proses untuk merasakan kita lebih dekat dengan pintu keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab air mata ni satu pelambang. Contohnya kalau kita jumpa mak kita kan, dah lama tak jumpa, balik-balik dalam musim PKPB ni jumpa contohnya. Air mata tumpah tu tanda keeratan tu, tanda rasa dekat sangat. Berbanding air mata tak tumpah, rasa jauh sikit dia. Betul Ustaz. Jadi bila air mata tumpah, kita rasa lebih erat, lebih dekat dengan apa yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan usaha kita lakukanlah. Saya tak fikir ini satu benda yang wajib qat'in, tak ada. Tapi kita mampu buat, lakukan. Sebab dalam hubungan agama, rupa-rupanya air mata ini ada harga nilainya. Sebab Nabi bersabda, 2 mata yang neraka tak sentuh. Antara yang pertama disebut adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang jatuh gugur air mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini mata yang air mata menitik kerana takut pada Allah. Ini satu rezeki menyebabkan neraka tak sentuh air mata yang gugur kerana Allah Azza. Kita usahakanlah. Tak mampu tak apa, tapi ikhlas tu ada. Yang penting tu bertobat. Yang kedua ialah tentang dosa kita sama manusia. Ini satu bebanan, betul. Saya terima hakikat. Cik Abdullah sebutkan tadi, kalau kita berniaga, kadang kita tipu pelanggan kita dengan urusan jual beli. Masalah faqad salaf. Yang lama, itulah yang telah berlalu. Yang penting di mana kita. Keikhlasan kita untuk bertobat, adakah tidak? Kesungguhan adakah tidak? Kemauan adakah tidak? Kalau kita dah insaf kepada Allah, kita nak balik, kita tahu Allah Maha Kaya. Yang penting adalah taubat yang nasuhah tadi. Saya ingat saya akan sentuh dalam kejap lagi tentang apa taubat nasuhah ini. Sebab tak jelas. Ya? Supaya akhirnya kita dengan Allah selesai,
orang pun selesai. Sebab Allah tu Maha Kaya. Sebab biasanya Wallahu orang ni dia tahu buat je Ustaz. Taubat nasuha ni susah sikit. Mungkin selepas ni Ustaz boleh Saya akan jelaskan sentuh sikit, insya-Allah. dengan lebih detail berkaitan dengan taubat nasuha ni sebenarnya apa stepnya, apa caranya, dan kita akan perincikan selepas ini. Dan kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Boleh Ustaz Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda dalam istiqamah bertaubat menjelang bulan Ramadan. Jadi bila kita sebut menjelang bulan Ramadan Ustaz, saya ada satu favorite rancangan yang saya tunggu-tunggu. Bila bulan Ramadan je dengar bunyi ni, dah Ramadan dah. Masya-Allah. Kalau Ustaz biasa apa rancangannya? Saya rasa Jejak Rasul tu kot. Jejak Rasul Ustaz Ya. Saya pun sama Ustaz. Saya menanti. Saya pun bila dengar je muzik Jejak Rasul ni, ni Ramadan dah ni. Baik, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Jejak Rasul setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 6.30 petang tu. Dah standby dah depan TV. Bermula Jumaat ini sehingga ke akhir bulan Ramadan, setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sambil-sambil nak tunggu buka puasa tu kita tengok Jejak Rasul Ustaz Okey, baik. Kita nak sambung lagi dalam topik perbincangan kita, istiqamah bertaubat. Namun begitu, terkadang kita ini tak boleh nak tafsirkan dengan baik. Apakah itu taubat nasuha itu Ustaz? Mungkin ada pandangan daripada Al-Fatih Ustaz. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati ya. Dalam kita nak mencetak kehidupan yang Allah benar-benar redha kepada kita, tidak ada jalan yang paling terbaik ialah kita taubat nasuha. Ini berdasar kepada firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jelas dalam Al-Quran. Taubat nasuha. Baik, apa makna taubat nasuha? Taubat nasuha ialah taubat yang benar-benar bersih, yang benar-benar murni, tak bercampur dengan keinginan yang lain. Mana benar-benar balik pada Allah Azza wa Jalla. Suatu ada ulama kita kata apa? Antara ciri taubat Rasulullah ayyandam. Penyesalan. An-nadm, mana kita menyesal-sungguh. Kita memang rasa inilah aku punya dosa-dosa terakhir dah. Soalan macam tu. Sebab tu kata ulama, an-nadmu itu satu benda besar dalam agama, iaitu penyesalan. Diterjemahkan dengan air mata yang menitis dan seumpamanya. Saya kata Al-Imam Al-Basri tentang air mata tadi. Saya tadi dah jawab kepada soalan Cik Abdullah kan. Susah. Tapi kata Imam Al-Basri, banyak kemenangan sebab apa? Air mata yang gugur kerana takut dan menyesal akan memberikan kehidupan yang baru. Kata Al-Basri, air mata yang gugur kerana takut menyesal akan beri kehidupan yang baru. Sebab apa? Hidup yang baiklah. Kehidupan yang sempurnalah kemudiannya. Sebab dia menyesal baik. Adapun tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi, apa dia kata? Iaitu taubat yang jujur dan didasari dengan tekad yang kuat untuk menghapuskan dosa yang silam, yang mengangkat kepada redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu kata siapa? Ibn Kathir tentang apa makna taubat nasuha. Itu satu taubat yang jujur, yang didasari dengan tekad yang kuat untuk angkat martabat si Allah Azza wa Jalla. Suatulah kata para ulama, orang taubat nasuha tuan-tuan, Allah akan tutup segala dosa yang lama. Allah tak akan ungkitkan balik. Allah tak akan sebutkan dosanya lama, sebab Allah tutup. Allah angkat darajahnya dengan watak wajah yang baru, hidup yang baru. Itu taubat nasuha. Kemudian kata Imam Suyuti rahmatullahi alaihi, taubat nasuha ialah taubat yang jujur dan taubat yang dalam keadaan tak akan kembali buat dosa. Kali yang kedua, dengan dia yakin Allah menerima taubatnya. Keyakinan. Jadi tadi kalau Cik Ismail tanya tentang sifat rasa tak rasa macam ragu-ragu, tak betul lah. Sebab kita yakin Allah Maha penerima taubat. Sebab Allah sebut Al-Quran, Allah kata apa Al-Quran, Allah sebut wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
Surah Taha ayat 82. Allah sebut, akulah Tuhan Maha Pengampun siapa yang bertaubat. La-Ghafar. La-Ghafar tuan-tuan maknanya Maha Pengampun sangat-sangat. Allah akan terima taubat kita siapa yang bertaubat wa amana, beriman wa amila salihan. Surah Taha ayat 82. Ya. Jadi kesimpulannya, taubat Rasulullah tuan-tuan merupakan satu neraca penting yang perlu dibawa dalam hidup, dan kata ulama, ia taubat yang mesti dilakukan dalam keadaan penuh keinsafan. Itu yang paling utama. Insaf macam mana saya payah nak sebut, tapi bagi hati saya kata taubat yang diiringi dengan kesungguhan dan air mata yang berpanjangan, dengan tekad azam yang kuat. Dan kemudian cari orang-orang boleh bimbing kita ke jalan kebaikan, kawan-kawan yang soleh tadi. Wallahu a'lam. Dengan cara itu dapat merasakan diri kita ini sama ada benar-benar kita bertaubat ataupun taubat dululah, lagi buat balik, taubat lagi. Buat balik, taubat lagi. Jangan kita jadikan seperti itu seperti ianya mudah sangat. Hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sikap hipokrit dengan Allah. Hipokrit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Double standard. Baik Ustaz. Mungkin ia perlu diperkukuhkan dengan amal-amal soleh kita untuk memperkukuhkan taubat kita Ustaz. Jadi sahabat kita ni nak bertanya satu soalan tentang isu ini Ustaz. Kita bersama dengan Sahziatul Siddiq, apakah dengan mentadabur ayat-ayat Al-Quran tentang penceritaan syurga dan neraka menjadikan seseorang itu untuk istiqamah dalam bertaubat dan memaksa diri untuk membacanya walau sehelai muka surat satu hari. Ini kerana untuk kekal istiqamah dalam kebaikan untuk bertaubat sangat sukar disebabkan sifat manusia mudah lupa dan lalai. Mohon pandangan Ustaz. Syukran. Dipersilakan Ustaz. Terbaik soalan Sahziatul Siddiq. Terbaik sangat-sangat. Sebab apa? Sebab dalam wajah keimanan kita, nak berubah jiwa, nak berubah sikap, watak dan nak kembali bertaubat Allah Azza wa Jalla, maka laluan kita yang paling afdal ialah bersama Al-Quran. Sebab seafdal kitab zikir dibaca adalah Al-Quran. Quran tu sifatnya kitabun la raiba fi, tak ada syak wasangka, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bila baca Quran tadabbur, baca ayat tentang neraka. Ya. Neraka. Allah sebut dalam contoh ayat kita baca, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Bila baca ayat tentang neraka, pasti bila kita tengok makna, air mata akan mengalir. Itu titik keinsafan kita. Baca tentang syurga, wujuhun yawma idzin na'imatun lisa'iyya radiyah, sebagai contohlah ni. Air mata mengalir sebab syukur akan nikmat syurga. Satulah tuan-tuan, tadabbur ayat Al-Quran memang jalan mudah yang paling utama kita nak jadi orang yang kembali ke pangkal jalan kehidupan beragama kita. Sebab kita tadabbur ayat Quran tentang neraka, air mata mengalir, insaf. Baca ayat tentang syurga, rasa seronok dan rasa bahagia. Maka tadabbur ini satu langkah bijak. Sebab itu Quran sebut, afala yatadabbaruna am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tak tadabbur walaupun hati mereka terkunci? Allah sebut tu. Ada orang yang kadang-kadang hati terkunci sebab apa? Quran tak baca. Quran tak buka. Hati terkunci. Allah tutup pintunya. Tapi kalau kita buka Quran tadabbur, wallahu alam, Allah akan permudahkan. Sebab itu dalam Ramadan akan datang ni, satu peluang keemasan untuk kita tadabburkan ayat Allah. Jangan sekadar baca. Tengok makna dan baca ayat. Tengok makna, baca ayat. Mudah-mudahan ini di antara peluang kita untuk Quran memimpin kita. Itu satu. Yang keduanya, kena ingat Puan Sahziatul Siddiq dan rakan yang lain, Quran merupakan jantung hati kita bersama. Baik Ustaz, bila Ustaz sebut jantung hati ni Ustaz, tunjang kita nak masuk bulan Ramadan ni, jangan lupa untuk kita baca Quran. Baik. Dan jantung hati itu bagaimana Ustaz? Kita kembali selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Jantung hati kami semua di dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebelum rehat tadi Ustaz ada sebut jantung hati Ustaz.
bila kita sebutkan Al-Quran ini merupakan jantung hati, tidak dapat tidak dalam bulan Ramadan ini kita perlu jadikan ianya sebagai harian kita, perkara yang selalu untuk kita bacakan. Apa pandangan Ustaz? Yalah, saya nak sambung jawapan kepada soalan Saziatul tadi. Saziatul tentang tadabbur itu. Bila tadabbur, kita tengok makna, tengok kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan pengertian mendalam itu, dia jantung hati kita lah, sebagai penyelamat, sebagai pedoman, sebagai nyawa kita. Allah pun sebut Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Isra, Allah kata pada surah X9, inna hadzal Qur'ana yahdi latihi aqwam. Quran akan bagi petunjuk kepada kamu. Petunjuk apa? Mana jalan keselamatan. Yang insaf lebih insaf, yang tak faham akan faham, yang dosa akan bertaubat, yang buat silap akan kembali jalan. Sebab Quran bagi petunjuk, tak langsung. Sebab mukjizat Quran tuan bukan saja mukjizat pada bacaan, pada perkataan, dan mukjizat pada maknanya. Pada makna pun mukjizat. Satu orang Arab bila baca Quran dia faham sebab itu makna. Kita Melayu pun bila baca ayat Quran tengok mana mukjizat juga. Orang boleh menangis bila baca terjemahan Al-Quran Karim tentang ayat neraka. Itu mukjizat. Jadi sebab itu sebut jantung hati kita, pedoman kita, nyawa kita. Sebab itulah orang yang pegang Quran tuan-tuan tidak pernah rugi. Itulah jalan dia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama kita bernama Al-Imam Sulaiman Ad-Darani. Dia kata apa? Dia kata bila Quran ni sudah meresap di jantung hati, kita susah buat maksiat. Kita payah maksiat sebab Quran di jantung hati. Quran sebagai benda yang masuk dalam keimanan kita. Orang yang baca Quran insya-Allah jadi orang baik. Yang tak baca kaki maksiat. Allahu Akbar. Saya bila Ustaz kata tak baca tu, saya lah tu Ustaz. Sebab yalah, kita sama je iman. Jarang Ustaz mana kita sekarang kita bercakap tentang kita nak mengamalinya. Kita jadi sebagai landasan kita bertobat dengan baca Al-Quran. Ustaz sebut amali tadi Ustaz ada kadang-kadang saya sendirilah Ustaz yang kurang ataupun jarang untuk baca Quran ni Ustaz. Saya cuba untuk letakkan Quran ni dekat atas meja makan Ustaz. Supaya kadang-kadang kita dia rasa malu juga Ustaz. Adakah macam tu pun boleh Ustaz Kalau kita nak jadikan Quran teman setia kita sepanjang masa dan kita nak bacanya sebagai jalan taubat kepada Allah, Quran letaklah di mana-mana tempat kita berada. Di mana-mana. Di meja makan, meja study, di bilik tidur kita, di ruang tamu kita, di mana. Sebab kita tengok Quran kita akan buka. Tengok Quran di mana kita akan buka. Sekurang-kurang itu sebagai satu suntikan motivasi. Tapi Quran hanya di bilik tidur kita saja. Susun elok Ustaz. Di luar tak ada, payahlah kita. Sebab bagi saya cara yang terbaik dan saya amalkan ialah Quran di mana-mana. Di mana-mana. Kita keluar dari ruang tamu ada Quran menanti. Masuk meja makan ada Quran juga di meja makan kita. Meja makan bukan tak sekali makan tetapi adalah di ruang-ruangnya. Bilik tidur kita ada Quran, meja study kita. Jadi ini cara kita untuk merapati Quran. Sekurang-kurang kita rasa Quran sedang panggil aku. Di mana aku berada, Quran sedang melambai tangan kepada aku. Tak apa Ustaz. Rasa macam tu. Kita letak signboard dekat depan TV kita Ustaz. Dah baca ke belum? Okey macam tu Ustaz Dia tak payah signboard. Phone kita boleh dah. Phone kita boleh set upkan. Set up kan? Untuk jadikan sebagai Reminder. baca Quran. Boleh set upkan. Apa guna tu. Quran phone saya beribu Aiman? Allah. Tak guna pakai. Saya tutup baliklah telefon saya Ustaz. Okey Ustaz, ada sahabat kita Zaleha ni Ustaz. Soalan yang cukup menarik lah yang menyatakan kekadang kita ni ringan je untuk menasihati orang agar beristiqamah dalam bertaubat. Tapi kita ni Ustaz berat sangat nak bertaubat ni Ustaz. Nasihat orang bukan main lagi. Jadi apa pandangan Ustaz? Dan soalan keduanya, apakah cukup dengan solat 5 waktu dan di awal waktu boleh menghapuskan segala dosa-dosa orang yang berzina Ustaz? Okey, terima kasih Puan Zalehanya. Soalan saya soalan yang menyentuh hati perasaan saya juga ni. Kita mudah nak nasihat orang kadang-kadang untuk tuni-tuni tentang istiqamah taubat, tapi kita nak kita payah. Betul. Sebab tu Tuhan kita bacalah daripada Al-Quran dalam surah As-Saff ayat kedua. Allah kata apa kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu suruh orang buat tapi kamu tak buat. Kamu larang orang buat tapi kamu yang buat. Dosa besar kata Allah kepada orang macam ni. Jadi kita kena ambil dalam semang kejiwaan kita. Dalam kerangka hidup ini, biarlah kita tunaikan apa kita minta orang buat dan kita lakukan. Sebab kita ajak orang buat. Itulah satu kejayaan. Kita nak jadi kitanya orang yang hipokrit dengan Tuhan. Munafik dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab ini ciri-ciri munafik. Sebab kita hanya reti ajak orang, tak reti nak ajak diri kita sendiri. Reti larang orang tapi tak pandai nak larang diri kita. Suruh orang buat, kita buat. Ini sifat munafik kepada secara terhormat. Orang tak tahu, tapi Allah lebih
mengatakan ini merupakan satu jenayah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sedangkan dalam kaedah beragama kita kena bentuk situasi kita untuk ke arah kebaikan. Akhirnya apa? Sebab qudwah tu. Bila kita buat kebaikan, orang kita minta kebaikan, kita qudwah. Qudwah ini merupakan satu senjata besar dalam kita berkeluarga. Contohlah Aiman, keluarga. Kalau si ayah suruh anak pergi solat ke masjid, tapi ayah tak ke masjid, Tak apakah jadi. berlaku? Anak tidak akan terima hakikat bahawa ayah orang baik. Ayah seorang penipu besar. Aku ke masjid tak pergi. Akhir anak akan ada satu motivasi yang tak berapa elok, emosi terganggu. Ayahku orang tak elok. Itu satu jenayah. Ya. Tapi kalau ayah ajak ke masjid, tapi dia bawa anak ke masjid, dia pergi, itu satu kemenangan. Jadi bagi sebuah Zalian tanya soalan yang menyentuh hati saya, hati kita semua. Sebab kita nak kita ni bertalam dua Betul. muka dengan manusia apa dengan Allah Azza wa Jalla. Di Minta rumah, maaf lah. di rumah Ustaz, kadang-kadang waktu lepas azan tu anak saya nampak saya solat. Papa, kenapa solat dekat rumah? Kenapa Dia tak tanya, solat dekat masjid? Jadi Ustaz, saya pun jadi malu lah Ustaz. Saya itu pun terus ke masjid. Itu satu peringatan pada anak kecil kita. Betul, Ustaz. Jadi kita kena fikir sangat-sangatlah. Hari ini anak kita kecil mungkin dia bercakap, tapi satu dewasa nanti lebih faham situasi. Ya, Ayahku ni tak suka bikin, Tak cakap suka bikin. Cakap ya. Itu satu jenayah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustaz, yang jadi masalah dalam situasi ini adalah orang yang pendosa dan dia nak bertaubat itu satu perkara yang mungkin perkara biasa. Namun perkara yang membimbangkan kita adalah orang yang telah bertaubat dirasakan seolah dah selesai dan tak perlu bertaubat lagi. Dan kalau kita lihat, makin kita bertaubat, makin kita dekat dengan Allah SWT dan makin kita rasa bahawa tak cukup dengan penyesalan yang kita lakukan. Jadi mungkin apa pandangan Ustaz tentang keadaan ini? Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali pernah kata, dua perkara kita kena tamak halaba. Imam Ghazali sebut sebagai peringatan. Dia seorang tokoh ulama bercakap tentang hati. Dua benda tolong tamak halaba. Tamak sungguh-sungguh. Yang pertama, tamak dengan ilmu. Nak belajar dan belajar. Sampai orang kata, sampai belajar sungguh-sungguh lah. Yang kedua, tamak dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Tamak dengan ampun Allah Azza wa Jalla. Bermakna, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Ya. Dalam keadaan kita minta malam siang, siang minta, malam minta, pagi minta, bila-bila masa. Tanpa kita letak satu peringkat, aku dah taubat dah. Teruskan. Ini dua tamak kata Muazzin, kita kena tamak halabah. Satu ilmu, satu keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Ini pakaian kita, Aida Iman. Resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Makin kita ke arah taubat kepada Allah, makin kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita pun dah berada di akhir siaran Ustaz. Mungkin Ustaz boleh memimpin doa kita Ustaz. Okey. Dipersilakan. Ataupun sebelum kita pergi kepada doa, ada sedikit kata-kata nasihat pada Al-Fatih Ustaz. Baik. Dipersilakan. Akhir bicara saya pada pagi tuan-tuan, puan-puan, kita bicara tentang kita bukan orang lain. Istiqamah taubat ini satu keperluan. Ya. Sebab apa? Sebab itu istiqamah bertaubat, yang pertama, Allah akan cinta kita. Yang kedua, Allah akan hapuskan dosa kita. Yang ketiga, Allah akan jauh kita pada benda yang buruk-buruk. Ya. Yang kita nak buat tak terbuat. Yang keempat, Allah akan beri kita kejayaan dunia akhirat. Yang kelima, Allah akan ubah dosa kita kepada kebaikan. Allah ganti kebaikan. Yang keenam, Allah akan beri ganjaran yang berpanjangan sebab kita bertaubat. Yang ketujuh, Allah akan buang hati kita yang kotor diganti hati yang bau, yang beriman. Yang ke-8, Allah bersihkan kita daripada jalan-jalan kesempitan hidup. Allah akan buka rezeki seluruh. Sebab kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, taubat pakaian kita, taubat rezeki Allah buat kita, taubat merupakan jalan kita untuk balik pada Allah dalam hati yang suci, bukan dalam keadaan Allah murka, Allah tak redha, Allah tak suka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, para penonton kita di rumah sana telah pun bersemangat Ustaz untuk bertaubat. Sedikit mungkin ada saranan untuk terutama anak muda macam saya ni Ustaz. Dia orang kata lambat lagi dah kot. Nak mati mungkin tua nanti. Sikit Ustaz, mungkin saranan untuk anak muda macam saya ni Ustaz. Kematian tak pernah melihat muda dan tua. Kematian akan datang bila-bila masa. Alangkah ruginya mati tanpa kita bertaubat. Baik muda, baik tua, kerana taubat menutup hidup kita sebenarnya. Ya. Kalau kita meninggal kerana tak bertaubat, kita bimbang, hidup kita akan terus alami situasi yang menakutkan di alam kubur kita hingga alam mahsyar wal'iyadzubillah. Okey, baik Ustaz. Mungkin mengakhiri program kita pada hari ini, kita minta Ustaz untuk memimpin doa kita Ustaz. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله أمpunkan dosa-dosa kami ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين Ya Allah, kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, Ya Allah, jadi kami hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allah manawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan iman. Allah manawwir hayatana bil iman, cahaya hidup kami dengan iman. Allah ahyina bil Islam, hidupkan kami dalam Islam. Wa amitna bil Islam, dan matikan kami dalam Islam. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Terimalah kami, Ya Allah. Kami sebagai hamba-Mu yang lemah, yang kerdil, yang hina, Ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami, Ya Allah, dari percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, mensyahkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di hujungnya sepatah saja Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat temu Ramadan dalam rahmat dan barakah Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita merasakan bahawa inilah dia, selagi masa masih ada, jom kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada esok hari Ustaz, kita ada bersama dengan Ustaz Jafri berkaitan dengan amalan-amalan yang kita boleh lakukan dan perbanyakkan ibadah bersama dengan sahabat saya, moderator Da'i Hadori. Jangan lupa temu janji kita esok, dan kepada para penonton, rancangan yang kita rindui iaitu Jejak Rasul akan menemui anda pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ini. Bermula hari Jumaat ini kita tonton Jejak Rasul. Jadi saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.